Ni dia dodol Cik Okit. Oh, sedap ni, masih suam-suam lagi. Cik Okit transfer ke dalam bekas. Memang resepi ni sangat sedap. Dengan rasa lemak dia, manis dia. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Ni dia. Ni dodol yang telah Cik Okit transfer ke dalam bekas. Tengok. Memang Cik Okit sukalah tekstur macam ni. Dia lembut, makan pula panas-panas. Sedapnya. Okey, ni dodol yang Cik Okit dah potong. Semalam dah siap tu, Cik Okit terus simpan dalam peti ais. Okey, hari ni Cik Okit keluarkan. Terus Cik Okit potong-potong nak bagi anak-anak makan. Okey, walaupun simpan dalam peti ais, dodol ni tak keras pun. Memang masih lembut. Cik Okit tunjuk. Walaupun ni baru keluar dari peti ais tau, masih sejuk, tapi dodol ni masih lembut. Cik Okit try makan. Tengok. Memang kena try resepinya. Okey, mula-mula kita hiriskan gula merah ni. Okey, kita hiriskan supaya mudah dia cair. Okey, gula merah ni kita hiris, kita perlukan 2 cawan. Okey, ukur siap-siap lah, kita perlukan 2 cawan ya. Gula merah ni kita simpan dia dalam suhu bilik. Jadi dia senang lah. Dia senang kita nak hiris dia. Kalau kita simpan dalam peti ais, lepas tu kita nak hiris, dia jadi susah. Kalau kita letak dia kat suhu bilik, okay, kita biarkan gula merah ni kat suhu bilik, baru senang kita nak hiris dia. Kalau kita hiris kecil-kecil, cepatlah dia nak cair. Kalau besar-besar, lama juga nak menunggu. Okay, kita hiris sampai dapat sukatan 2 cawan gula merah. Bau gula ni kuat sedap kalau buat dodol ni. Okay, ni dah dapat 1 cawan. Kita kena dapatkan 2 cawan ya. Okay lah, dapat lebih kurang 2 cawan. Okay, 1 cawan gula pasir. Kalau tak suka terlalu manis, boleh kurangnya, guna setengah cawan gula pasir. 1 cawan air. Dan 2 helai daun pandan. Okey, ni bahan-bahan A ya. Okey, cairkan semua bahan ni. Tengok bila kita dah potong halus dia punya gula merah, senang dia nak cair. Tak perlu tunggu lama ya. Okey, gula dah pun larut ya. So, bahan A dah siap. Jom kita sediakan bahan B pula, iaitu bancuhan tepung. 4 cawan santan ya. Okay, ni Cik Okit dah sukat 4 cawan santan. Kemudian tepung pulut ya. Cik Okit pakai tepung pulut ni. Tepung pulut 2 cawan. Ni 1 cawan. 2 cawan tepung pulut. 1 sudu kecil garam. Okey, Cik Okit akan blendkan semua bahan ni dulu. Okey, kita jumpa kejap lagi ya. Okey, ni Cik Okit dah kisar ya, tepung dengan santan tadi. Sekarang Cik Okit nak satukan bahan A dan bahan B ya. Okey, ini bahan kisar tadi. Okey, Cik Okit campurkan ya air gula tadi, bahan A ke dalam bahan B. Okey, air gula ni tak perlu tunggu sejuk ya.
tuang je, suam-suam macam ni supaya gula dia tak mengeras, mudah untuk kita nak kacau. Okey. Terus batikan semuanya. Okey, kita dah gaul sebati, kita boleh rasa sikit dia punya manis dia. Adakah di tahap yang kita mahukan? Okey, rasa. Memang dah sedap cukup manis, cukup lemak dia. Okey. So, jom kita masak dodol. Okey, Cik Okit akan masak dodol ni menggunakan bread maker. Okey, bread maker Cik Okit brand Bosman Cardin. Okey, ni saiz 2 liter Okay, Cik Okit akan pakai bread maker je. Okey, kat sini ada dia punya fungsi-fungsi lah. Okey, kita nak buat apa? Okey, kalau kita nak buat dodol, kita boleh pilih nombor 13 ni. Sama macam kita nak masak jam lah. So, kalau kita pakai bread maker ni mudah kita tak perlu nak menggaul. Okey, sebab bread maker ni dia akan gaul nanti. So, siapa yang berminat nak beli bread maker macam Cik Okit ni, nanti Cik Okit share link Shopee kat kedai mana yang Cik Okit beli Okey, ni dia punya mangkuk doh So, dekat dalam ni dia ada bilah ni untuk menggaul nanti. So, kita tak perlu susah-susah nak menggaul sendiri. Okey, Cik Okit akan masukkan adunan ni dalam pot ni. Okey, sebelum Cik Okit masukkan dalam pot tadi, Cik Okit nak apa ni? Cik Okit nak tapis dulu. Takut ada sampah-sampah ke ataupun tepung-tepung yang berketul kan. So, Cik Okit nak tapis dulu. Okey. Takutlah ada gula yang tak hancur ke, tepung yang tak hancur ke. Okey, ada sampah-sampah. Nampak tak ada sampah kat dalam ni adunan tadi. So, Cik Okit dah tapis keluar kan. Okey, lepas tu Cik Okit akan masukkan ke dalam pot. Okey. Surah je masuk. Lepas tu terus je lah kita masak guna bread maker. Okey. Okey, dah ketat masuk dalam ni. So, Cik Okit akan pilih nombor 13 Menu ni kita tekan nombor sampai dia nombor 13. Okey. Di sini kan. 1 2 3. Kita cari sampai nombor 13 untuk buat jam ni. Fungsi dia sama untuk buat dodol. Dan tekan start. Okey, sekarang ni dia tak bergerak apa-apa lagi Dia tunggu nanti dah bergerak, Cik Okit akan tunjuk. Okey, setelah hampir 15 minit tadi. Okey, selepas 15 minit berlalu, barulah blade ni start menggaul kita punya adunan ni. Panas ni, takut nak buka. Ya kan? Okey, tengok dari cermin ni je. Dia gaul sikit-sikit. Sebab masih cair lagi adunan ni. Lepas tu panas. Kalau kita buka, bahaya. So, kita biar je dia tutup macam ni. Okay, tengok bread maker ni. Tengok yang merah tu. Bawah tu ada merah. Tu api dah. Okay, sambil dia masak, sambil dia menggaul. Okay. So, tak perlulah kita susah-susah nak masak dekat atas api dan penat menggaul. Guna bread maker ni mudah je. Okay. Kita tekan je, terus tinggal lah. So, dia akan masak dan sambil menggaul. Okay. Lagi setengah jam lagi. Dia dah start ni. Dah start kental So, kita try sentuh tadi. Dia dah jadi kan. Dah jadi dodol yang cair ni. Okey, kalau pakai bread maker ni, dia bukan sekali round je terus siap Kena ulang banyak kali lah. Okey.
Bila dah habis 1 jam tu, kita kena sejukkan dulu bread maker ni. Lepas tu kita ulang balik sampailah betul-betul jadi dodol yang likat lah. Okey, tadi selepas 1 jam 20 minit, dodol ni masih cair kan. Okey, Cik Okit teruskan masak atas kuali lah. Okay, senang Cik Okit nak adjust dia punya kepekatan lah. Okay. So tadi kita dah pakai bread maker separuh jalan. So pada separuh jalan tu Cik Okit masak atas kuali. Tak adalah penat sangat nak menggaul dari dia awal-awal tu. Okay, bila dia dah separuh jadi dodol tu, baru Cik Okit transfer dalam kuali. Okay, tengok. Lagi mudah lah kita nak kawal api dan nak gaul macam ni. Dodol tu dah nak jadi Okay, semakin lipat. Ada orang suka makan dodol cair macam ni tapi Cik Okit nak jadikan dia betul-betul jadi seketul dodol, tak nak cair-cair macam ni So Cik Okit akan terus masak sampai dia lagi pekat dan likat. Bila dia semakin likat dia makin berat lah memang lenguh tangan nak menggaul semakin likat kita kena gaul kuat ni. Kena laju lah tu, takut dia hangit. Api kena slow dia makin likat dia makin berat. Dodol ni dia dah likat macam ni. Cik Okit akan masukkan balik dalam pot bread maker. So Cik Okit sambung masak semula menggunakan bread maker lah sebab dia semakin likat. So Cik Okit tak larat lah nak menggaul guna tangan. So masukkan balik dalam bread maker. Sebab kita dah bantu dia so tak adalah ulang sampai lebih 5-6 kali pakai bread maker. Okey, ni dia Cik Okit dah transfer semula dodol ke dalam pot bread maker ni. Ni tadi Cik Okit guna kuali. Bila dia dah likat, Cik Okit transfer semula ke dalam pot ni dan sambung guna bread maker. So kita tak penat lah nak menggaul ni Cik Okit masukkan semula. Cik Okit guna semula bread maker ni. Ni adunan yang kali ketiga lah Cik Okit ulang tadi Cik Okit dah bantu dia masak guna kuali kan. So dia dah likat. Sebab bread maker ni kalau dia dah run 1 jam 20 minit tu, dia dah panas, dia akan stop kan. Cik Okit dah ulang 2 kali. So takut bread maker ni terlalu panas. So Cik Okit tadi bantu dia. Cik Okit masak guna kuali sampai dia likat macam ni kan. So Cik Okit akan ulang balik. Cik Okit akan ulang balik. Pilih menu yang 13 tadi yang untuk jam tadi tu. 12, 13. 1 jam 20 minit So Cik Okit start semula lah. Harap-harap yang kali ketiga guna bread maker ni dia terus likat dan jadi seketul dodol lah. Likat likat kena hati-hati sebab panas. Mesin ni dah berhenti. Jom kita tengok dodolnya. Sekejap Cik Okit ambil spatula nak gaul sekejap. Nampak tak? Nanti tunggulah dodol ni sejuk, dia akan jadi lagi likat lah. Dodol dah siap. Sedapnya. Ni dodol yang dah sejuk. Dia dah sedikit sejuk, nampak tak? Dia makin pekat kan. So Cik Okit sukalah dodol yang lembut macam ni. Nanti dia sejuk lagi, dia akan jadi makin ni lah, likat yang keras lah. Tapi dia bukan keras yang tak boleh gigit tu. Sekarang ni Cik Okit nak transfer ni ke dalam mangkuk dulu Sekejap. Ni dia dodol yang telah Cik Okit transfer ke dalam bekas. Tengok, memang Cik Okit sukalah tekstur macam ni dia lembut, makan pula panas-panas. Sedapnya. Mama nak rakam kan. Ni dodol yang Cik Okit dah potong nak bagi anak-anak makan. Sedap Ni Cik Okit semalam dah simpan dalam petak ais kan. Lepas tu Cik Okit baru keluarkan, terus potong, masih lembut.
Ha, dodol ni memang lembut.